Ya, kita seolah-olah berada di Pekan Bangar ketika ini bersama dengan Ramiza. Assalamualaikum Ramiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fakrul dan juga Nurhayatul. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi pagi. kembali. Kalau tadi kita sering memperkatakan tentang apa tu? Soalannya ialah permainan waktu Zaman di zaman kanak-kanak. kanak-kanak. Jangan katakan main simban lagi. Mungkin ada permainan lain. aktiviti lain yang ingin dikongsikan. Apa tu Ramiza? Okey, jadi sebetulnya secara peribadi kalau pada zaman dahulu ni memang ada dua jenis permainan lah yang memang saya gemar lakukan ketika orang kanak-kanak pada zaman dahulu lah. Kalau permainan dari orang permainan bini-bini memang suka main tinting. Kalau permainan dari segi permainan laki-laki suka main kikik. Bukan saja main kikik tapi membuat kikiknya pun ikut juga. Memang sering. Tetapi memang permainan kikik itu universal sebenarnya. Dan memang popular di zaman dulu. Tapi kalau kan anak-anak bini-bini main kikik atau sigau sudah tu. Jadi Ramiza dua kan. Jadi suka main tinting dan juga main kikik. Betul. Betul. Okey, nak apa-apa. Itu zaman kanak-kanak. Baik, Siti Ramiza. Kerana kita tahu juga Siti Ramiza merupakan salah seorang yang aktif. Jadi mungkin banyak perkara dan juga info yang ingin dikongsikan dari daerah Temburong. Kami serahkan kepada Siti Ramiza. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda kerana setia bersama dengan Rampai Pagi. Kita langsung dari daerah Temburong untuk pertemuan kita pada pagi ini di hujung minggu hari Sabtu 21 Januari 2023 Masihi. Selamat pagi dan salam ceria diucapkan kepada Auda semua. Jadi diharapkan agar Auda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya dan semoga di hujung minggu ini dapatlah memberikan 1000 kemanisan untuk Auda meluangkan masa bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Dan Auda seperti biasa dalam pertemuan kita akan saya kongsikan keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekan Bangar pada pagi ini berada dalam keadaan yang baik dan cerah. Jadi semoga apapun perancangan ataupun aktiviti yang akan anda lakukan pada pagi ini semuanya berjalan dengan lancar sahaja ya. Dan satu info semasa ingin saya kongsikan mengenai acara Ketemburong Bisa yang akan kembali lagi di bulan Februari ini, edisi sambutan Hari Kebangsaan yang ke-39 tahun. Dan pada ketika ini sebetulnya pendaftaran untuk audio yang ingin mengikuti petak jualan adalah dibukakan dan tarikh tutup pendaftaran dan pembayaran ialah pada 9 Februari 2023 iaitu pada pukul 12.30 hari. Dan kepada audio yang ingin mengetahui maklumat lanjut bolehlah menghubungi ke talian 5221 110 melalui Amalina Japri atau Nazmi Abdullah. Dan audio untuk seterusnya apa kata kita terus menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan oleh rakan segas kita Siti Izawati. Kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Auda, sekarang saya berada di kawasan Tambatan. Jurusan Ketua, Tambatan Rumah Panjang Kampung Semabat. Jadi ketanikan turun ikut Tambatan ini menuju ke sungai. Berapa ketani ke sungai pada kali ini? Auda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Ke sini lalu ni Ketua. Okey, sini ya. Kita dulu. Tekuyung atau lebih dikenali tekuyung panjang yang panjangnya boleh mencecah sehingga 12 cm dan memiliki hujung cekerang sangat hitam. Di samping permukaan licin berwarna hitam pekat. Itulah antara ciri-ciri tekuyung panjang yang hidup di kawasan air payau selain boleh ditemui di sungai. Salah satu persekitaran hidup tekuyung adalah di dalam sungai. Ianya terdapat banyak jenis tekuyung sungai dan dalam kalangan masyarakat, pengambilan tekuyung sungai sangat popular. Selain rasanya yang sedap, ia dipercayai mempunyai banyak manfaat untuk menjaga kesihatan tubuh seperti kaya protein, rendah lemak, memperkuat sistem imun dan lain-lain. Namun, tahukah Auda, tekuyung pada masa ini sukar untuk diperolehi kerana beberapa faktor yang perlu diketahui. Di tempat ini menjadi tempat kegemaran orang ramai untuk mencari tekuyung
kerana tekuyung berkenaan di sungai biasanya tidak bermusim dan saiznya lebih besar. Sejak dari dulu lagi, tekuyung adalah makanan kegemaran orang ramai, membuatkan mereka tidak jemu datang ke tempat ini untuk mengutipnya. Bagaimanapun, orang ramai boleh mengutipnya untuk tujuan hidangan saja dan bukan untuk dijual. Ini kerana ianya dikhawatiri akan pupus. Okey. Baiklah Auda, sebenarnya kalau kita ni kan mendapatkan tekuyungan ni, ianya selalunya berada di daun-daun yang mati. Okey, jadi di sini banyak kita dilihatnya ada pohon daun yang mati di sini. Okey. Okey, ni nah. Bismillah. Ini kena panggil tekuyung panjang. Okey. Mudah kita diperolehi kalau tempat dahan-dahan mati ataupun daun-daun yang sudah mati. Nah, mudah untuk kita perolehi di tempat air jernih ni. Nampak? Biasanya seawal jam 6 pagi lagi, masa yang sesuai untuk mengutipnya kerana lebih mudah dikutip ketika air surut sebab boleh dilihat di pesisir sungai. Selain lebih selesa, cuaca tidak panas. Okey, jadi pada kali ini Ketua Kampung Semabat, Ketua Ambul akan mengajar tadi cara-cara untuk memutik tekuyungan ya. Tekuyung apa ada di sini ni? Tekuyung panjang. Tekuyung panjang. Macam mana kita ni akan mencari ni? Boleh tadi Ustaz sudah mencari? Ya ada arah jernihan. Ada jernihan. Kalau Iya waktu siang ini memang anulah, tidak berapa keluar, tapi kalau waktu malam baru ya keluar tuh mencari makanan. Iya, kadang di dalam dalam apa namanya? Dalam ada. Di apa kalau di dalam pasir yang licak lah. Macam mana itu? Tekuyung ini tidak bermusim, namun biasanya hidupan sungai ini muncul banyak antara Disember hingga Mac berikutan angin kuat serta hujan menyebabkan ia mudah ditemui terdampar di tepi sungai. Pada masa ini tekuyung yang sedang dicari tadi itu ialah tekuyung panjang dalam bahasa baru Kerani, tapi kalau dalam bahasa Iban tekuyung bindu ataupun tekuyung panjai. Tapi dalam bahasa Melayunya adalah tekuyung panjang. Jadi asal usul tekuyung ini memang lama sudah wujud nih, beratus-ratus tahun sudah wujud. Saya sendiri, amat sendiri pun kurang pasti bila tekuyung ini ada di Sungai Semabat ini. Dan untuk menambah banyakkan tekuyung ini pada masa itu lebih kurang dalam tahun 70-an penduduk kampung mengambil tekuyung ini dari sungai lain sungai dibawa ke Sungai Semabat ini untuk senang dicari penduduk kampung untuk dimakan lah, untuk macam dibuat untuk menumis, untuk ditumis lah, pakai menyampur yang benarnya, yang tepatnya kalau tekuyung ini ubi kayu itu kalau ininya sapaknya tekuyung ini boleh tahan je lah. Biarpun tidak dikategorikan sebagai sumber makanan mewah seperti ketam dan udang, ianya diperoleh dengan harga murah. Namun tekuyung tetap mempunyai peminatnya tersendiri. lebih kurang 2 jam lah. Okey, Auda, inilah dia hasil
Kami memetik sebentar tadi lebih kurang dari 2 jam ni Ketua. Lebih kurang dari 2 jam, inilah hasil yang diperolehi. Jadi alhamdulillah satu pendekatan yang cukup memberikan pengalaman kepada diri saya sendiri kerana ini adalah merupakan kali pertama je memetik tengkuyong ini. Mudah-mudahan bukan saya saja mendapat pengalaman tersebut, kita di luar sana juga dapat pengalaman sepanjang kami membuat pendekatan mengenai dengan tengkuyong ini dan akan memberikan impak yang positif kepada petani semua mengenai dengan pendekatan tengkuyong pada kali ini. Okay, nampaknya setakat di sini saja dulu saya dapat bersama dengan Auda. InsyaAllah kita akan dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.